jaga tunang lebih daripada jaga isteri. itu itu kalau tunang lah, ya? Jaga tunang tu lebih daripada jaga isteri. Oh, masa tu nak makan apa semua bagi belaka. Bila ada isteri, pandai-pandai sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين أما بعد Alhamdulillah yang dikasihi muliakan para jemaah muslimin muslimah yang dirahmati dikasihi lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini kita diberi kekuatan, diberi taufik, berkesempatan kita dapat mengibarahkan rumah Allah SWT semata-mata dengan ihsan rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardhu subuh berjemaah dan dapat kita melangsungkan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah sebagai meneruskan kita lihat ayat 126 ya. 126 surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Baik, ya. Kalau kita masih ingat dalam slide-slide yang lepas, maka Allah Taala menjelaskan iaitu syirik akan merosakkan amal ibadat. Syirik akan merosakkan amal ibadat. Dan kemudian Allah SWT bagikan apa? Iaitu panduan. Panduan kepada kita semua manusia, malahan umat Islam ini ya. Iaitu sesiapa yang beramal soleh di kalangan lelaki dan juga wanita sedangkan mereka beriman. Sedangkan mereka beriman, maka disediakan syurga untuk mereka. Dan kemudian Allah Ta'ala menjelaskan untuk menolak fahaman musyrikin Mekah. Sebabnya mereka ada di antara mereka yang menisbahkan Allah Ta'ala ada hubungan jin, maka ada anak malaikat semua perempuan belaka. Itu satu pembohongan daripada mereka. Kemudian mereka mengaku mereka sebagai berpegang dengan agama Nabi Ibrahim. Tak, Allah kata tidak. Allah kata jelaskan orang yang paling elok sekali agamanya adalah orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala dengan mengikut agama sebenar yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS, iaitu agama yang lurus, yang tidak ada syirik, tidak ada menyekutukan Allah SWT, mengesakan Allah SWT. Yang lain itu semuanya hanya rekaan mereka-mereka itu sahaja pada zaman itu. Dan Allah Ta'ala jelaskan sehingga Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Subhanallah, di antara maqam yang tinggi. Kerana apa? Kerana ketaatan baginda terhadap Allah SWT. Subhanallah. Kita bayangkan hari ini tak ada seorang manusia yang sanggup. Sanggup ke tinggal anak di padang pasir dengan isteri, tak ada orang, tak ada makanan, tak ada apa, sudut keselamatan, perlindungan semua tak ada belaka. Allahu Akbar. Dah anak besar diperintah sembelih pula. Allahu Akbar ya. Itulah semua ditaati oleh Nabi Ibrahim.
menjunjung perintah Allah SWT. Sebab tu Allah Ta'ala jelaskan, ikutlah. Ikutlah apa? Pegangan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita ni ayat seterusnya, kemudian Allah ceritakan kenapa kena ikut Nabi Ibrahim tadi. Sebab Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kepatuhannya dalam segala aspek, sudut ibadat, peraturan dan semuanya, diikuti dengan penuh penuh sayugiah, dengan hati yang hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita lihat ini sebagai soalan yang penutup cerita tersebut tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Semua kena ikut perintah Allah Ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah yang ada di langit dan apa yang di bumi. Jadi Allah tak bagi secara umumnya, Allah jelaskan keseluruhannya yang ada, sama ada yang dapat dilihat oleh mata kasar ataupun yang tidak dapat dilihat daripada langit sampai ke bumi, maka semuanya itu adalah milik Allah, hamba dan juga makhluk ciptaan Allah. Jadi nak tolak belakanglah hak syirik-syirik tadi yang orang musyrikin Mekah sebahagiannya lah, bukan semua mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Menolak juga ahli kitab. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kemudian orang Nasara mengatakan Isa anak Allah. Semua Allah Ta'ala. Allah jelaskan semuanya adalah milik ciptaan Allah Ta'ala. Dialah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Jadi tidak ada satu pun yang dapat menolak ketetapan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan juga nak menghalang keputusannya. Sebab Allah SWT fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala boleh lakukan apa sahaja yang dikenakinya. Jadi dialah Allah Ta'ala yang maha agung dengan kekuasaan, keadilan, kebijaksanaan, kelembutan dan rahmatnya Allah Ta'ala terhadap makhluk ini. Jadi Allah Ta'ala yang milik semua. Jadi sepatutnya apa? Tak lain tak bukanlah. Hanya taat beribadat hanya kepada Allah, bukan semua yang lain. Bukan minta kepada yang lain. Minta kepada Allah. Sembah hanya Allah SWT. Benarlah seperti mana kita setiap hari paling kurang 17 kali Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau jugalah kami memohon. Itulah kita dah mengaku dah. Jadi jangan duk pergi minta kepada benda-benda yang yang boleh merosakkan akidah dan sebagainya. Baik tu. Dan sebenarnya Allah jelaskan, menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala tadi. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan ada Allah Ta'ala pengetahuannya. Maksudnya pengetahuan Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Itu sebab milik Allah. Jadi maksud ni ilmu Allah meliputi segala-galanya. Tidak ada sedikit pun daripada perbuatan, gerak-geri, percakapan hamba-hambanya, melainkan semuanya diketahui oleh Allah SWT. Sebab Allah kaitkan iaitu tidak ada sesuatu pun apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi akan terkeluar ataupun tersasar daripada ilmu Allah SWT walaupun sebesar zarah. Maknanya semuanya dalam pengetahuan Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Walaupun perkara itu kita tidak nampak sekalipun. Bukan nanti pun kita nampak dah. Sebab Allah Ta'ala maha mengetahui, maha melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, di situ kesimpulannya. Maka inilah Allah Ta'ala ceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah dan syirik kepada Allah Ta'ala itu. Allah kata tinggalkan semua itu. Kembali kepada pintu rahmat Allah Ta'ala. Bertaubat, minta pengampunan. Ikutlah jalan para Anbiya alaihissalam. Mereka yang mentauhidkan Allah SWT. Nescaya manusia itu akan selamat
ya, di dunia dan apatah lagi di akhirat nanti, ya. Dan ingat semua itu kenapa? Sebab Allah Taala Maha mengetahui dengan segala-galanya. Sebab semuanya adalah milik Allah Subhanahu Taala. Okey itu sebagai penutup apa? Cerita yang berkaitan dengan masalah-masalah yang Allah serukan, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, ya. Dan kemudian ikutlah agama yang sebenar seperti yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim itu dikenali juga sebagai bapa anbiya. Walaupun Nabi Adam yang pertama sekali ya, dikenali sebagai bapa anbiya. Sebabnya selepas daripada Nabi Ibrahim tidak ada yang menjadi nabi ataupun rasul melainkan daripada anak cucunya. Sampai Nabi SAW pun ya daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sebabnya apa? Keturunan daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail itu anak Nabi Ibrahim. Okey, baik. Kemudian Allah Taala kembali semula kepada maksud surah ini. Sebab namanya surah Nisa. Nisa ni berkaitan dengan perempuan. Jadi Allah memperingatkan pula ya. Sebab perempuan ni merupakan ciptaan Allah Taala yang lemah lembut. Jadi sebab itulah Allah ceritakan sini supaya kaum lelaki ya dapat memelihara hak-hak mereka. Sebab tu Allah jelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nampak kaum lelaki itulah sebagai penegak bagi kaum wanita, bukan menindas, bukan mengabaikan. Itu adalah tanggungjawab amanah daripada Allah SWT. Jadi insya-Allah kita seterusnya, maka insya-Allah kita akan lihat pula yang berkaitan dengan kaum wanita dan juga anak yatim. Sedangkan pada awal surah, kalau ingat dulu dia kembali semula kepada cerita awal surah tu. Yang tengah-tengah sebagai cerita-cerita yang dikehendaki oleh Allah SWT supaya kita ataupun mengesakan Allah SWT. InsyaAllah kita boleh lihat pada ayat yang seterusnya. Ayat ni panjang ya. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Dan maksudnya Allah tunjukkan ayat itu tentang hak kepada kaum wanita. Dan juga terutamanya sekiranya mereka itu daripada anak-anak yatim pula. Lagilah nak kena jaga ya. Berat. Wa yastaftunaka fin nisa. Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Itu hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita. Baik, ya. Baik, iaitu maksudnya apa yang wajib. Yang mereka bertanya tu, apa yang wajib ke atas mereka itu terhadap urusan wanita tadi. Baik, ya. Jadi Allah Taala yang terangkan terus. Tu. Qulillahu yuftikum fihinna. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sahabat-sahabat bertanya ni ya. Allah memberi fatwa kepada kamu tentang mereka. Allah dah letak dah fatwa, ya, maknanya landasan yang kena ikut. Pada kaum wanita tadi. Wa ma yutla alaikum fil kitabi, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam kitab maksud Al-Quran. Juga fatwa yang sama, iaitu ada hak-hak terhadap kaum wanita. Fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna. Ada dua perkara ini sebab Allah kaitkan hak zaman jahiliah dua. Tentang para wanita yatim. Mana anak-anak yatim punya besar dah. Tentang wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka. Itu maksudkan sini apa? Ada tentang wanita. Yang pertamanya tentang pewarisan. Sebab zaman jahiliah, kalau seorang bapa mati, maka seorang anak pun tak akan mewarisi. Bukan saja kaum wanita, kaum lelaki, anaknya, anak yatim pun tak akan dapat. Kalau wanita langsung diabaikan, terpinggir mereka. Baik,
Hak mereka iaitu pertama tentang warisan. Yang kedua, mas kahwin. Sebab itu ketetapan daripada Allah Ta'ala dah. Ya, kalau nak kahwin dengan wanita, maka wajib ada mas kahwin. Adapun apa bilangannya itu itu tak ditentukan. Ada. Tapi ada ditentukan oleh ulama tu jangan kurang sangat. Jangan kurang sikit dah. Ya, ada yang mazhab mengatakan tidak boleh kurang daripada daripada 10 dirham. 10 dirham tu paling sikit tu zaman dululah. Kalau dirham sekarang ganda lah. Ya, kena kali dengan berapa ya? Dan juga apa banyaknya itu tidak juga menjadi masalah bergantung kepada kemampuan pihak lelaki, ya. Baik. Itu dah, iaitu maksud dia tadi. Dalam Allah Ta'ala dan juga Quran berifat tentang wanita yang yatim, ada berkecil benda besar lah. Ya. Iaitu yang mana Allah kamu tidak memberikan kepada mereka hak-hak mereka, iaitu pewarisan dan juga mas kahwin yang ditetapkan untuk mereka. Sedangkan kamu enggan mengahwini mereka. Tu ya. Itu yang ada kita ada yang berkaitan dengan perkahwinan tadi. Ada. Itu yang pertama tadi. Wa tarqabu an tankihu kunna. Baik, kemudian wal mustad'afina minal wildan. Dan juga memfatwakan tentang anak-anak yang masih mustad'afina, yang masih lemah. Sebab ni orang sebab anak yatim kecil-kecil lagi tak. Sebab zaman dahulu harta warisan yang terlebih dahulu saya sebut harta warisan tu tak kira lah sama ada anak lelaki ke anak perempuan, habis semua mereka tak beri kaum lelaki. Baik ya. Sebab tu Allah pesan apa? Wa an taqumu lil yatama bil qist. Ingatlah. Dan Allah Ta'ala menyuruh kamu supaya kamu menguruskan anak-anak yatim secara adil. Secara adil lah ya. Tu dah kita baca dah dulu dah ya, tentang apa cara urusan anak yatim. Kalau dia ada harta, kena jaga harta dia. Kalau orang yang memeliharanya tidak ada harta, boleh gunakan harta anak yatim tadi ya untuk melangsungkan kehidupan anak yatim tadi. Dia ya, bukan untuk dia pula jadi apa? Jadi senang dan sebagainya. Salah ya. Tak boleh menggunakan harta anak yatim. Ya, melainkan dengan cara yang hak. Baik, dan ingat kena Allah jelaskan, Allah bagi peringatan ya. Semua tu kena laksanakan kepada kepada hak anak yatim, kaum wanita ni dengan elok. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Dan Allah ingatlah, dan apa sahaja kebajikan yang kamu kerjakan. Apa sahaja kebajikan yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahuinya. Tu Allah bagi peringatan, ingat apa yang kamu buat tu Allah tahu. Baik, bukan sekedar tahu je tak, tapi maksudnya akan diberi balasan terhadap apa yang kamu buat. Kalau kamu buat baik terhadap anak yatim, insya-Allah ya. Sebab Nabi SAW ada menjelaskan, ana wa kafilul yatimi kahataini. Nabi bagi syarat dua ni. Nabi kata aku bersama dengan penjaga anak yatim hari kiamat macam ni, begitu. Nabi isyaratkan jari telunjuk dan juga jari tengah. Maknanya duduk dekat. Martabat mereka tinggi di sisi Allah Ta'ala. Tu orang jaga anak yatim tadi. Baik, jadi dalam ayat ini Imam Bukhari diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini ada dalam kitab tafsir dia ya. Baik. Jadi kata Aisyah, dia kata dahulu. Dahulu tu ada ataupun maksud dia pada zaman jahiliah lah dahulu tu. Seorang laki-laki yang mengasuh seorang anak yatim perempuan adalah wali. Wali ni pun sebagai wali ni mana dia kaum kerabat lah yang mewarisi dia mewarisi anak yatim tersebut. Jadi harta anak yatim itu dicampur adukkan dengan hartanya. Tu yang salah dia. Dia ambil harta peninggalan, kemudian dia ambil belaka. Termasuklah pokok kurma, ladang yang dimilikinya tadi. Baik. Baik, dan ketika dia kata laki-laki itu tidak mahu mengakui dirinya. Sebab apa? Sebab ada rupa yang dia tak berkenan pada tu dia. Baik. Baik, namun dia enggan menikahnya
kemudian dia tak bagi pula kepada yang lain. Tu dia sendiri tak ambil. Hak ni yang kata itu, hak ni ataupun wahli yang kita pun bukan yang mahram ni, dan kaum kerabat ya. Hak dan kaum kerabat, dia boleh kahwin dengan dengan anak yatim tadi. Dia tak nak, orang lain pun dia tak beri juga. Baik, kenapa? Supaya harta anak yatim itu nampak tak? Akan menjadi milik dia. Akan jadi milik dia. Baik. Lalu dia pun berusaha untuk menghalang anak yatim tadi daripada berkahwin dengan sesiapa pun. Baik, maka turunlah ayat ini. Ni salah sebab nuzul yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ya. Riwayat bin Aisyah radhiyallahu anha. Baik, maka turun ayat ini melarang perbuatan tersebut. Tak boleh ya. Seolahnya orang kata apa? Kita berlaku kejam terhadap anak yatim tadi. Dahlah dia tak kahwin dengan anak yatim tadi, mana orang lain pun dia tak pergi. Tujuannya nak ambil harta anak yatim tadi. Baik, itu yang terdapat dalam hadis Bukhari. Malahan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan lafaz yang berlainan, tapi makna yang serupa. Baik, Ibnu Abi Hatim diriwayatkan daripada Aisyah. Banyak ni riwayat daripada Aisyah. Daripada Ibnu Abi Hatim, dia berkata, baik, setelah turunnya ayat ini, turun ayat ni iaitu larangan daripada berlaku zalim ke atas anak yatim, terutama perempuan ni. Kemudian dia kata orang-orang minta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang anak yatim ni. Anak yatim yang perempuan ni lah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Itu sebab nuzul ya. Wa yastaftunaka fin nisa qul la yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab. Dan mereka minta fatwa kepadamu, iaitu sahabat-sahabat ya, minta kepada Nabi SAW tentang para wanita. Maksud para wanita yang yatimah ni. Katakanlah Muhammad, Allah memberi fatwa kepada kamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kamu dalam Al-Quran juga memfatwakan. Iaitu anak yatim hendaklah dijaga hak-hak mereka. Baik, lalu Aisyah berkata, yang dimaksudkan dalam ayat ini katanya oleh Allah Ta'ala, hal itu telah dibacakan kepada mereka dalam Al-Quran. Makna dah ada dalam Al-Quran. Baik, iaitu kalau katanya apa? Pada awal surah. Awal surah Nisa juga ada dulu kan? Tentang masalah pewarisan dan sebagainya. Panjang juga kita bincangkan dahulu. Baik. Tengoklah seperti surah Nisa dengan ayat ketiga Allah sebut dah. Ba'da minasyaitonir rajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Tu Allah jelaskan. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak anak-anak perempuan yang yatim, kalau kamu kahwin dengan dia, kamu takut kamu apa? Tak boleh berlaku adil pada dia, maka kahwinilah wanita-wanita lain yang kamu suka. Allah tak nak kahwin dengan dia, tak apa, kamu kahwin dengan lain, tapi jaga hak dia. Ya. Dan sebab tu harta anak yatim, bila mereka balik, yang pertama, yang kedua, mereka boleh menguruskan harta, maka wajib serahkan kepada dia. Wajib serahkan semula ya. Hak baki lah, kalau contohnya telah digunakan masa di kecil dulu, hak baki itu kena serahkan kepada dia. Tu kalau yang menjaganya orang yang susah. Tapi kalau orang yang senang, tu tak sepatutnya menggunakanlah harta anak yatim tadi ya. Okey, baik. Baik, malahan diriwayatkan dengan sanad ini juga daripada Aisyah radhiyallahu anha, ada dia berkata, sebab firman Allah Ta'ala sebut dah, wa targhabu an tankihuhunna, sedangkan kamu tidak mahu mengahwini mereka. Iaitu salah seorang daripada mereka rasa tidak mahu berkahwin dengan yatimah tadi, yang dipeliharanya tadi ya. Apabila yatimah itu tidak berharta katanya, harta pun dah habis dah, kemudian rupa parasnya kurang cantik sikit, tu, maka mereka pun dilarang menikahi anak yatim tadi yang mereka suka. Sebab apa? Sebab kerana harta. Nak kahwin dengan harta sebab nak harta, bukan nak jaga tu ataupun dengan sebab upah. Tak lihat. Baik, kecuali kalau boleh, kalau nak juga kena berlaku adil. Kena berlaku adil tadi. Baik, larangan ini ataupun disebabkan apa? Sebab mereka tidak suka terhadap
Ya, anak-anak perempuan yatim tadi bila dah besar dah. Dengan sebab apa? Pertama sekali mungkin rupa paras kurang cantik. Yang kedua pula dah habis harta dah. Dia. Itu mereka tak nak. Tu tak boleh ya. Okey dah. Jadi hadis-hadis yang kita dengar ni semuanya ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Dah. Baik, kata Ibn Katsir. Ibn Katsir menjelaskan. Baik, maksudnya di sini dia kata apabila seorang laki-laki dia memelihara seorang anak yatim perempuan yang berada dalam peliharaannya dan halal dia dikahwin. Dia halal dia kahwin dia. Baik, dan kadang-kadang dia berkeinginan untuk mengahwinnya, ada juga. Anaknya. Baik, maka ketika itu Allah Taala perintahkannya supaya memberikan mas kahwin. Mas kahwin seperti mana mas kahwin wanita-wanita yang lain. Iaitu jangan pula sikit sebab kamu yatim. Kamu yatim maka kamu mas kahwin sikit. Tak boleh. Baik, apabila dia tidak mahu melakukannya, sebab itulah kata Ibn Katsir, Allah perintahkan carilah wanita yang lain. Wanita yang lain. Kenapa? Sehingga Allah Ta'ala memberi kelapangan. Dah tak nak ni, cari yang lain. Tidak jadi masalah. Tapi jangan berlaku zalim kepada anak yatim yang perempuan itu. Baik Jadi katanya makna pada ayat yang kita baca ini sebenarnya telah ada. Allah Ta'ala telah isyaratkan pada awal-awal surah Nisa tadi. Iaitu dalam ayat yang ketiga dalam surah Nisa tu. Baik, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talhah daripada Ibn Abbas. Kita kalau kita baca tafsir, kita belajar tafsir pasti tafsir banyak Ibn Abbas. Baik, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ni, fi yataman nisa. Iaitu pada wanita-wanita yang yatim. Jadi tentang ayat ni lah. Lalu kata Ibn Abbas, dahulu pada zaman jahiliah. Ni lah saya sebut tadi. Ini dalam zaman jahiliah dulu. Apabila seorang laki-laki memiliki perempuan yatimah yang berada dalam pemeliharaannya, dia jaga tak? Baik. Maka katanya dia akan mengabaikan anak yatimah tadi. Tak dijaga tentang makan minum juga kadang-kadang Baik, apabila hal itu berlaku, bermakna tidak ada seorang pun yang boleh berkahwin dengan daripada anak yatim itu buat selama-lamanya. Dia pun tak nak, kemudian orang lain pun dia tak beri kan. Baik, maka jika anak yatim itu berupa cantik, berupa paras cantik maka dia akan kahwinnya dan dia akan makan harta anak yatim tadi. Dan jika anak yatim itu rupanya kurang, maka dia akan menghalang mana-mana lelaki untuk mengahwininya. Sampailah anak yatim itu sampai ketua sampai mati tu. Allah, tu kalau sampai tu. Itu yang jadi pada zaman jahiliah. Baik, jika anak yatim itu mati, maka dia akan mewarisi hartanya. Nampak itu cara zaman jahiliah tadi. Kemudian Allah melarangkan perbuatan tersebut dan mengharamkannya dengan turunnya ayat tadi. Baik. Itu kalau kita lihat tadi lebih kepada anak-anak yatim yang perempuan. Anak yatim perempuan. Baik, kemudian Allah Taala bagi secara umum. Sebab apa? Kemungkinan ada lagi ada juga anak yatim yang anak yatim yang lelaki dan sebagainya. Sebab tu Allah kaitkan wal mustad'afina minal wildan, dan anak-anak yang masih lemah itu mereka ni tak mampu lagi nak berdikari dan sebagainya. Ini secara umum mana bukan daripada yang anak yatim yang perempuan tadi. Baik, kata Ibn Abbas, Ibn Abbas macam ni kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu pada zaman jahiliyah mereka tidak memberikan harta warisan kepada anak kecil dan juga anak perempuan. Itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala tadi. Itu benarlah Zaman jahiliah ni, bila seorang bapa, contoh, seorang dalam keluarga dia mereka sendiri, seorang tu mati, jadi anak-anak dia semasa isteri kita balu dia, semua tak akan terima. Semua harta akan dibolat oleh
oleh keluarga. Keluarga mayat tadi lah. Keluarga mayat tadi. Nah tu. Jadi anak-anak tadi diabaikan. Tak kira sama ada lelaki, anak lelaki ke, anak perempuan ke, semua diabaikan. Tak akan diberi hak. Allah Akbar. Malahan ada isteri hak balu tadi, jadi seorang macam barang perniagaan pula. Kalau di antara mereka yang nak, boleh kahwin dengan dia. Boleh kahwin dengan dia. Nah, itu kalau nak. Kalau tak, maka dia juga akan terpinggir. Terpinggir maksud dia tak akan dapat harta. Ya Allah. Nampak tak? Jadi, nampak? Amalan yang berlaku dalam majlis itu bertentangan dengan Islam. Sebab Islam menjaga hak wanita. Subhanallah. Ini yang bahasa peliknya daripada kita panggil agama lain lah. Walaupun bukan agama ni. Mereka memprotes Islam. Kata Islam tak berlaku adil dan sebagainya. Tak. Islam lah yang paling berlaku adil. Dan Islam yang menaikkan taraf wanita. Tapi zaman sekarang pula wanita pula nak berdiri sama lelaki. Nak jadi apa? Moden yang tak pada tempatnya. Okey, dia pun nak bebas juga. Kalau lelaki ni, contoh kita lelaki, kita pakai seluar, pakai baju, cukup. Dia pun nak itu juga. Tak boleh. Ya? Islam dah bagilah keistimewaan pada kaum wanita. Islam jaga hak-hak kaum wanita. Barakallah. Baik. Baik, kemudian Allah sebutkan kemudian daripada firman Allah Taala tadi la tu'tunahunna ma kutiba lahun. Kamu tidak berikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka. Baik. Sebab yang pertama tadi saya kata ada dua perkara dah. Yang pertama harta warisan, itu banyak juga ayat ni. Yang kedua tentang mas kahwin. Itu kalau nak kahwin dengan mereka. Baik, jadi masalah ini Allah Taala melarang hal itu. Hal apa? Yang menghalang zaman jahiliyah, menghalang pewarisan terhadap anak-anak tadi. Dan menjelaskan bahawa harta warisan itu ada hak pada masing-masing. Pada hak masing-masing. Baik, ya. Sebab tu kita dalam kalangan kita orang Melayu ni kadang-kadang silap juga dulu, sekarang ni alhamdulillah pencerahan tu semakin banyaklah. Ya, sebagai contohnya, kalau kita tahu mayat dah, kemudian dia ada anak, kemudian anak dia ada anak lelaki pula. Faham tak? Maka anak lelaki sebagai hajib ni penghalang. Jadi makna saudara-saudara kepada ayah dia tu tak boleh terima. Tak ada pun harta pusaka. Dulu dia tuntut, dia kata dia berhak sebab apa? Yang mati tu adik dia lah, yang mati tu abang dia lah. Kata dia pun berhak dapat apa? Harta pusaka. Itulah kalau tak belajar, tak ada ilmu, tuntut benda yang bukan hak dia. Hukumnya apa? Kalau boleh beri kepada dia, maka hukumnya haram. Tak boleh. Tak boleh beri, sebab tu hak Islam telah letakkan pembahagian harta pusaka. Baik. Jadi oleh sebab tu kemudian Allah Taala melarang hal itu, menjelaskan hak apa? Pewarisan itu ada bahagian masing-masing. Seperti mana kita lihat dalam surah Nisa dulu ayat 11 Allah sebut dah. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Bahagian seorang anak laki-laki itu sama dengan dua bahagian anak perempuan. Tu dua nisbah satu tu. Ya. Memang telah ada dalam Al-Quran. Ya. Baik, adapun masalah saya sebut dulu, nak beramal dengan ayat ini apa dipanggil sebagai ataupun dalam mandat pewarisan. Baik, ya. Jadi contohnya hak yang lelaki tu, yang lelaki tak apalah. Bahagian saya sanggup bagikan, kita bagi sama banyak belaka. Itu harus. Saya sebut dulu, itu adalah harus. Ya. Cumanya kalau ada yang hak di antara mereka yang berdegil, gunalah hak ni. Iaitu yang lelaki 2, yang perempuan 1. Adapun kalau orang semua setuju nak bagi sama, tidak menjadi masalah. Tidak berdosa. Hukumnya adalah harus dibolehkan. Ya. Tapi kalau ikut hukum faraid, 2-1. Okey, betul. Baiknya. Jadi apa dalam hal ini, bahagian ni kata Sa'id bin Jubair dan ulama lain. Tak kira baik sama ada anak itu masih kecil ataupun sudah dewasa. Itu yang bagi apa? 2 nisbah 1 tadi, ya. Itu adalah hukum faraid yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ya, itu kalau orang nak beramal dengan ayat yang tersebut. Baik. Sebab tu Allah sebut pada ayat yang seterusnya Allah sebut wa an taqumu lil yatama bil qist. Allah perlu ingatkan apa? Dan ingatlah
Allah Ta'ala perintahkan kamu supaya mengurus anak-anak yatim secara adil. Ya, berlaku adil kepada anak yatim tadi. Baik, kata Sa'id bin Jubair, baik, sebagaimana keadaan bagi anak yatim yang perempuan itu, yang kita sebut tadi, sama ada berupa paras cantik ke, memiliki harta banyak ke, ada sama ada orang jaga tu mahu menikahinya, dan mahu memiliki hartanya, maka yang demikian itu juga. Dan apabila anak yatim itu sedikit harta ke, ataupun kurang kecantikannya tadi, kalau nak kahwin, kahwinlah dia, dan kalau tak maka diizinkan. Harta tu dia boleh bawa, tu bukan hak milik orang yang menjaganya. Itu ya. Itu yang Allah Taala peringatkan, berlaku adil kepada anak-anak yatim. Jangan pula ada anak yatim, saya kata jangan ada yatim, kemudian nak cari peluang di sebalik menjaga anak yatim. Subhanallah. Sedangkan jaga anak yatim itu satu perkara yang keutamaan dalam Islam. Dalam satu masyarakat, satu kampung, kalau ada yatim, contoh keluarga dia tak ada segala, semua orang tak peduli kan, semua satu kampung berdosa berlaku. Semua satu kampung berdosa berlaku, kena tanggung sebab hak anak yatim ini adalah hak semua untuk orang Islam. Kalau tak ada empat kita kata tu mungkin kita boleh tolong empat lain lah. Tapi saya kata kalau ada dalam kampung kita, mesti ada orang yang menjaga hak-hak mereka. Kalau tak, ya Allah, beratlah. Allah Akbar. Baik, kemudian Allah bagi peringatan, semua tu. Sebab apa? Ada orang yang kita dia ikhlas. Macam zaman sekarang ada kan kita buat rumah anak yatim sebagainya. Anak yatim tu bukan nak beranak dia pun. Bukan kaum kerabat dia. Tapi sebab apa? Sebab atas inisiatif dia nak menjaga hak-hak mereka. Ya. Baik, sebab tu Allah jelaskan, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Ini bagi orang buat kebaikan lah. Dan sebab Allah sebut dah. Dan apa sahaja kebajikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Buat baiklah, Allah Taala Maha mengetahui. Tak rugi rupanya, ya. Tak rugi sebab apa? Mungkin orang kata, ni buat esok, contoh dia pelihara anak yatim, ni anak yatim besar, esok dia kata, budak ni kan boleh tolong dia. Jangan mengharap di sebalik itu, ya. Tu ya. Jadi sebab tu Allah jelaskan, ini sebenarnya sebagai dorongan untuk melakukan amal kebaikan dan melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, sebab Allah sebut bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui semua itu. Mana buat baik, Allah Ta'ala tahu dah. Bukan sekadar tahu je. Allah Ta'ala akan tetap memberi balasan kepada perbuatan mereka, walaupun sedikit. Subhanallah. Jadi sebab itulah muslimin dan muslimat yang Allah Ta'ala. Sekarang contoh, kita ni tak dapat nak pelihara anak yatim dah. Kita je boleh membantu mereka. Kita berilah apa yang kita mampu, ya. Maka ini juga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi balasan. Tapi saya kata alhamdulillah. Ada beberapa, sebab kita saya dah berjalan beberapa negara Saya tengok alhamdulillah kita tahu. Kita ni di Malaysia ni prihatin tu, saya kata memang banyak. Walaupun setengah tu kadang ada terbiar juga sebab terlepas pandang kata. Sebab kadang-kadang kita kata masalah faktor dia dalam satu keluarga tu dia ada anak yatim, tapi mereka ni seolah macam jaga, tapi tak menjaga, kemudian tak diserahkan kepada orang lain. Itu ada, itu yang menjadi punca dia. Ya. Tapi walaupun apa saya kata alhamdulillah, ya. Itu insya-Allah bila kita dapat pelihara hak anak yatim, dapat jaga anak yatim, Allah Taala bagi keberkatan. Ya. Allah Taala bagi keberkatan. Bayangkanlah mereka ni, ya. Bila kita kata anak yatim, kena faham tu. Sekarang mana dia yatim? Tu sebab memang ada hadis, ada yang saya baca dulu lah. Ya, anak yatim itu selagi mana ia tidak balik. Kalau balik itu dah habis dah yatim. Baik. Kenapa dikaitkan dengan balik dalam Islam? Sebab bila ada balik ni, maknanya ya, budak tadi dia lebih kepada boleh berdikari. Nampak? Boleh lebih berdikari tadi. Sebab tu tak dikira sebagai balik. Walaupun contohnya dia tak kerja lagi kan. Tapi dia tak diistilahkan sebagai anak yatim lagi. Kecuali bapak dia nama yatim,
Sampai kiamat apa dia jadi anak yatim. Ya? Dah bapak nama yatim. Allahu Akbar. Okey, baik. Baik, jadi seterusnya kemudian, kita lihat dah. Seterusnya pula Allah Ta'ala ceritakan pula masalah rumah tangga dah. Sebab dah bila wanita mesti berkaitan dengan rumah tangga. Tu. Baik, jadi dikaitkan dengan tu. Nusyuz. Tu. Sekarang buat ada nusyuz. Nusyuz ni makna derhaka, senang kata ni. Itu untuk ringkasannya. Baik, dengan keterangannya, nusyuz ni makna tidak melaksanakan tanggungjawab. Tidak melaksanakan tanggungjawab. Jadi insya-Allah kita lihat kepada ayat yang seterusnya. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulhan was-sulhu khair wa umdiratil anfusush shuh وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Dah habis tentang hak anak yatim tadi, Allah kembali semula kepada masalah suami isteri pula. Kemungkinan ini kita dapat ada dia panggil perbuatan nusyuz. Yang saya sebut tadi apa? Derhaka ataupun tidak melaksanakan tanggungjawab. Baik, jadi ayat tersebut wa ini mura'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Dan jika seorang wanita bimbang akan nusyuz, au i'radan atau bersikap tidak acuh. Mana daripada suami daripada suami. Baik, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik, itu bagi mereka. Baik, jadi dalam ayat ini Allah jelaskan nusyuz ini bukan kita ni kalau sebut nusyuz dan minda kita ini pada pihak isteri. Saya jawab dua-dua pihak. Dua-dua pihak tu nusyuz. Nampak ayat ini ditujukan bila lelaki ya. Tengok. Baik, nampak tak? Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala beritahu dan juga mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga suami isteri. Baik, sehingga dalam keadaan di mana kadang-kadang kita suami tidak suka tingkah laku isterinya. Ataupun sebaliknya jugalah. Baik, dalam keadaan ini maka baik. Jadi hak suami tadi, kalau yang suami tadi dapat menangani lagi, alhamdulillah kita. Tapi ada juga dalam keadaan yang mana suami dah tak boleh sabar dah lagi. Tak boleh sabar, dia kira apa? Nak bercerai. Situ ya, bercerai tadi. Okey, jadi ada berapa? Ada dua keadaan. Kita ambil keadaan pertama tu. Ya. Apabila seorang isteri bimbangkan suami akan meninggalkannya. Ini pada suami terhadap isteri ya. Apabila isteri terhadap suami. Apabila isteri bimbang, suami akan meninggalkannya. Itu dengan kata lain, ada zaman sekarang dipanggil tinggal gantung tak bertali. Dan berpaling padanya, iaitu tak suami buat tak layan lah. Sedangkan dia adalah isteri yang sah. Maka dia boleh menggugurkan semua ataupun sebagai pada hak-haknya. Ada dah. Okey, kalau yang pada hak isteri tadi, kepada hak isteri tadi maknanya dia kalau berlaku pada hak suami tadi, dia kena pergi jumpa kita sekarang ni pejabat agama lah. Tapi ini kalau suami pula. Suami bimbangkan. Dia tengoklah perangai isteri ni dah tak elok dah. Tu ya, yang hak suami ni yang boleh menggugurkan hak-hak. Sama ada untuk keseluruhan hak dia terhadap isterinya ataupun sebahagiannya. Baik, hak dimasukkan apa dia? Iaitu seperti nafkah. Nafkah ni untuk kehidupan makan minum lah. Baik, kemudian pakaian. Dan kemudian kalau poligami, giliran malam pun boleh tinggal lah. Sebab apa? Kalau dirasai isteri tadi ada nusyuz tadi. Baik, dan suami boleh
Tu kalau hak buang sikit-sikit tu kalau suami boleh menerima keadaan isteri yang tadi. Nah. Baiklah. Dan isteri juga dalam keadaan ni apa? Masih lagi boleh apa? Ataupun masih lagi boleh menjadi suami isteri itu. Nah, oleh sebab tu kita tengok dalam konflik kekeluargaan ni, sebab tu nampak tak? Jangan terus ambil keputusan nak bercerai. Itu yang silapnya. Ada. Sepatutnya kita buat, kalau yang isteri pun nak buat pengaduan. Ada. Hak suami pun takkan nak mengadu pada pejabat agama juga kalau isteri yang nakkan macam ni. Suami itu tidak. Sebab isteri dia tidak ada kuasa. Ya. Baik, sebab tu Allah Ta'ala nak apa? Fala junaha alaihi ma yusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Okey, dalam hal ni mungkin dalam keadaan kita rumah tangga nak porak-poranda dah. Kalau masih lagi boleh bersua muka, ya, berbincang tu maksud dia. Berbincang, Allah suruh apa? Berbincang, bermusyarat. Ada? Tu. Sebab tu kaedah hak lain manakala mereka ni tak boleh, maka setiap pihak tu boleh melantik wakil untuk mewakili mereka untuk berbincang, untuk menyelesaikan masalah mereka ini. Itu maksud dalam perdamaian tadi ya. Baik. Tapi saya peringatkanlah dalam hal apa, contohnya kalau rumah tangga hak anak-anak, mak ayah jangan direct masuk campur tangan. Ini di antara sebabnya kita berlaku penceraian dan sebagainya. Sebab biasanya kalau kita sebelah keluarga yang perempuan, hak yang sebelah isteri ni mesti akan menyalahkan hak sebelah suaminya. Dia akan salahkan, dia tak lihat dah. Kau salah. Itu je. Itu tak boleh ya. Sebab tu jangan masuk campur tangan. Okay? Jangan masuk campur tangan. Carilah orang yang dapat membantu ya. Baik. Sebab tu Allah sebut wasulhul khair, dan perdamaian itu lebih baik. Makna apa? Lebih baik daripada bercerai. Sebab tu Allah Ta'ala tak suka ya. Sebab tu ya, dalam hadis Nabi SAW ada menjelaskan inna abghadal halali indallahi at-talaqu. Sesungguhnya sebenci-benci yang paling halal di sisi Allah adalah talak, penceraian. Allah tak suka ya. Sebab tu bila kita bina rumah tangga, maka itu Allah suka. Sebab apa? Akan menyelamatkan sebahagian iman dah. Bila berlakunya penceraian, nampak sekarang bukan masalah ataupun jatuh kepada suami isteri saja. Mungkin kalau ada anak lagi berat. Ya? Sebab tu jauhilah daripada penceraian. Kena ingat tu, kadang-kadang hak penceraian ni bukan hak muda-muda. Ini dah ada cucu lagi dah bercerai. Ya, benar. Apa halnya? Apa kenanya dah tua-tua dah. Ya Allah. Kadang-kadang mungkin apa? Sifat panas baran tu tak habis. Tua pun panas baran tak habis, kira lepas senang. Allahu Akbar. Baik. Dan Allah Ta'ala jelaskan ini sifat manusia. Wa uhdiratil anfusu syuh. Walaupun manusia itu pada tabiatnya syuh ni kedekut. Kedekut ni tak kira bukan sebab harta saja. Sebab mungkin kalau contohnya kalau nak hantar wakil, mungkin kena bagi sesuatu juga pada mereka tak? Sebagai apa? Habuan untuk tolong. Okey. Baik, maknanya perdamaian, dia kata dikala seorang tu nampak tak? Kalau orang tabiat dia kata kuat sangat, kedekut sebagainya dah, maka lebih baiklah. Sedangkan kita perdamaian perdamaian ketika seorang tu dia nak lebih kepada sifat berdamai itu. Itu lebih baik daripada penceraian. Ya. Baik, ya. Masuk kedekut ni lebih kepada mana perasaan dia tu. Perasaan apa? Tak nak lepaskan isteri yang tadi. Tak nak lepaskan isteri yang tadi. Tapi dengan syarat apa? Bukan dia nak menyiksa isteri. Ya. Sebab itulah dia kata kaum wanita sebelum berkahwin tu dia sepatutnya semua kena belajar belaka. Sebab contoh kalau jadi konflik dalam rumah tangga, contoh suami tak nak lepaskan dia. Suami tak nak lepaskan dia tapi berlaku zalim. Dia pula nak lepaskan daripada suami. Jangan minta talak, jangan minta cerai. So minta cerai itu hukumnya haram. Tapi ada cara lain. Cara lain. Sebab tu kita
Zaman sekarang kita tengok daripada zaman dulu ni ada kita panggil mahkamah syariah dan sebagainya. Pergilah buat tuntas sana ya. Dia ada sama nak cara isteri nak melepaskan apa diri pada suami tu ada. Ya. Sebab tu setengah orang bahasa Melayu dipanggil, orang Melayu kita panggil tebus talak. Tebus talak tu panggil khuluk. Khuluk ya. Itu ada ya. Dan ada lagi apa masa pendamaian ni lagi dan sebagainya lagi. Okey. Baik, Abu Daud dalam riwayat Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya. Ada. Ni dia kata Saudah. Saudah ni adalah isteri Ummul Mukminin, isteri Rasulullah SAW. Dia merasa bimbang Rasulullah akan menceraikannya. Tu daripada pihak isteri dah. Baik, maka dia berkata, wahai Rasulullah, nampak dia cakap dia berdamai dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, janganlah menceraikan saya dan berikan malam giliran saya ini kepada Aisyah. Nampak tak? Tak kira sebab dia dah tua dah, dia tak boleh layan Rasulullah. Jadi dia takut Rasulullah lepaskan dia. Nanti rugilah dia. Jadi kata tak apa. Jangan ceraikan. Tak apa, malam waktu dia tu ambil lah. Bagilah kepada Aisyah. Tu. Ya. Jadi itulah yang berlakunya lah. Tu. Ini apa? Di antaranya ini kata Ibn Abbas turun ayat ini. Asbab nuzul juga. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Dan jika seorang wanita bimbang akan nusyuz, ini wanita isteri itu terhadap suaminya atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Itu macam Saudah buat kan, iaitu diberikan malam dia itu kepada Aisyah asalkan dia tak diceraikan. Tu tidak menjadi masalah. Baik, kata Ibn Abbas lagi, maka sesuatu yang telah disepakati oleh keduanya, itu maksud dia tadi, hal itu dibolehkan. Disepakati oleh apa? Suami isteri tadi. Tapi jangan bercerai. Cerai tu yang tak dikenaki tadi. Baik, jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dah. Baik, dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan sebuah hadis daripada Aisyah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, cerita yang tadi juga. Saudah binti Zam'ah telah meningkat usia yang lanjut, tua dah. Lalu dia memberikan giliran malamnya kepada Aisyah. Tu. Maka Nabi SAW menggilirkan kepada giliran Saudah itu, Nabi tunaikan kepada Aisyah. Sebab dah diberikan. Itu kalau unsur poligami tadi, boleh cara itu. Okey, baik. Baik, Imam Bukhari juga diriwayatkan. Dia daripada Aisyah radhiyallahu anha tentang ayat ini, kata Aisyah, seorang laki-laki mempunyai isteri yang sudah tua dan tidak suka dah nak bersama dengan untuk melayani isteri yang tadi. Baik, lalu laki-laki tadi ingin menceraikannya. Nak cerai tadi. Maka wanita itu berkata, aku bebaskan malam giliranku untukmu. Maka tu nak ayat ini. Baik, ini sebenarnya kembali kepada cerita Saudah binti Zam'ah tadi. Baik, dan kemudian kita lihat dalam ni, dalam masalah hubungan isteri, Allah sebut wasulhu khair. Perdamaian itu lebih baik. Apa maksud di sini? Daripada Ali bin Talhah, dia riwayatkan daripada Ibn Abbas. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata Ibn Abbas, iaitu maksudnya sebenarnya itu memberi pilihan. Memberi pilihan. Maksudnya apabila suami memberi pilihan kepada isteri, contohnya antara mereka masih lagi nak bersama ataupun nak berpisah, bercerai, maka itu lebih baik daripada suami terus menerus dia mengutamakan isteri yang lain, membiarkan isteri ini. Isteri yang ada mungkin konflik dengan dia tadi. Baik. Jadi kalau dikatakan oleh Ibn Katsir, zahir pada ayat ini perdamaian antara kedua suami isteri ini dengan cara isteri merelakan sebahagian haknya bagi suami dan suami dapat menerima hak tersebut. Itu lebih baik daripada berlakunya penceraian. Tu ya. Dia tak berlaku penceraian juga tu. Baik, dan ini dikatakan lagi oleh Ibn Katsir, ini sebenarnya yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Saudah binti Zam'ah.
Yang mana dia melepaskan giliran malam ini kepada Aisyah. Iaitu Saudah ni dia tak rela Nabi menceraikan dia. Asalkan tak apa, dia tetap sebagai isteri kepada Nabi. Cuma giliran dia diberi kepada Aisyah. Tu. Baik, jadi baginda lakukan perkara itu. Ini adalah sebagai apa? Untuk menjadi contoh kepada umat. Iaitu perkara ini disyariatkan dan dibolehkan. Tetapi jangan pula kata isteri hak tak beri malam tadi, nafkah pun tak beri. Hak lain kena beri, cuma malam dia tak beri dah. Dan itu lebih utama pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malahan apa? Ini lebih dicintai oleh Allah daripada berlakunya penceraian. Sebab Allah sebut wasulhul khair, dan perdamaian itu lebih baik. Maknanya penceraian itu tidak disukai Allah. Allah nak supaya sentiasa berdamai, teruskan sampai habis hayat tadi. Baik jadi sebab tu kalau kita tengok Allah jelaskan tu. Wa in tuhsinu. Allah sebut pada suami tu. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kamu bergaul secara baik, macam tadi Nabi sallallahu dengan Saudah tetap secara baik juga, dan memelihara dirimu dari nusyuz. Nusyuz maknanya daripada suami juga nusyuz dah, tak bagi apa kita nafkah sebagainya, dan sikap tak acuh, tak nak tengok pada isteri, tak boleh dah. Maka sesungguhnya Allah Taala adalah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kamu tak buat perkara yang dilarang oleh Allah, ingat Allah Taala tahu Baik, maknanya apabila kamu bersabar, kamu bersabar di atas apa-apa yang kamu tidak suka itu terhadap isteri kamu tu, dan kamu beli giliran adil antara mereka, itu kalau poligami dah, maka sehingga Allah Ta'ala maha mengetahui semua itu. Allah akan beri balasan kebaikan kepada kamu. Sebab apa? Bersabar ke atas isteri tadi. Tu. Sebab tu kita kata dua-dua pihak sebenarnya lah. Sebelum jadi pasangan, kena belajar dulu buat munakahat. Barulah rumah tangga kita tak berlaku. Ini kahwin sebentar saya nampak dah. Masa tak kahwin tu, ya Allah, jaga sungguh. Tengok orang Melayu dia kata, dia kata apa? Jaga tunang lebih daripada jaga isteri. Itu kalau bertunang lah, jaga tunang tu lebih daripada jaga isteri. Oh, masa tu nak makan apa semua bagi belaka. Bila dia isteri, pandai-pandai sendiri. Itu salah, salah tu. Baik, jadi itu Jadi ingatlah di sini maknanya ayat yang Allah kaitkan sini, maknanya Allah Ta'ala tak suka berlakunya perpecahan, pecahan ataupun berlakunya penceraian di antara suami isteri. Buatlah sesuatu yang boleh mendamaikan, yang boleh mendamaikan antara dua pihak tadi, tak kiralah kalau isteri kita isteri seorang, itu sebenarnya lebih mudah lagi. Kalau isteri yang berpoligami tadi, itu susah sikit, bukan susah sabar. Sebab nak ambil apa? Kesepakatan semua tu kan. InsyaAllah. Jadi sekarang itu dahulu mudah-mudahan Allah Ta'ala boleh bercerang kepada kita. Kita ni pagi ni dapat jadikan panduan. Bukan nasuh amal lah. Bukan nasuh amal apa sini. Tapi kalaulah di anda kata, perkara ini berlaku dalam masyarakat, boleh kita apa? Memberi nasihat, tunjuk ajak kepada mereka Mudah-mudahan kita diberkati Allah SWT dapat jadikan ilmu ini untuk panduan kepada kita supaya kita selamat dalam kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Wa ila huna aqulu qouli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah sekiranya para jemaah ada sebarang soalan. Ya. Perbuatan apa je? Tu minta cerai tu hukumnya haram. Isteri tak boleh minta cerai. Isteri tak boleh minta cerai kepada suami. Sebab tu isteri tu kena ada ilmu. Kalau suami tu, contohnya suami tu memang kita apa? Kita panggil nusyuz tadi tu. Hak sekarang ni mana dia kena buat apa? Report lah. Dia kena buat report ke mahkamah syariah. Sebab itu prosedur yang ada sekarang
Baik, kemudian kalau yang lain lagi, yang cara nak lepaskan diri tadi. Masalah saya bagi khuluk. Khuluk ni tebus talak. Tebus talak tu bukan minta cerai. Sebab dia bagi gantian kepada suami. Ha, kalau yang zaman dulu, ada dalam Quran juga, zaman dahulu tu dia berkaitkan dengan mas kahwin. Dia serahkan semula mas kahwin kepada hak suami tadi, ambil dulu apa yang diberikan, itu makna suami redha untuk melepaskan isterinya. Maka lepaslah situ. Itu dipanggil dalam khuluk ataupun dipanggil tebus talak tadi, ya. Nah tu. Yang lain tadi saya kata tadi pergi kepada mahkamah syariah lah. Sebabnya akan dipanggil buat prosedur dan sebagainya. Kalau contoh yang memang didapati suami tadi tidak bertanggungjawab sebagainya dan suami tak nak menjatuhkan daripada talak ni, baik, ya, nanti qadhi ataupun sebagainya ni lebih berhak daripada suami. Tu ya. Tu dah ada bab fiqh lah tu, ya. Bukan kata suami itu 100% ada hak bila mana dia tak bertanggungjawab, itu makna pihak, ya, pihak yang berkuasa itu, maksud mereka ni ada apa? Nampak lebih bertanggungjawab. Tu wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin ya masakin. Allahumma nas'aluka khairan ma saraka ibadaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sa'al Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fi ma wa tarda. Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zidna amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah. Waj'alhu lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan wa fis sirat wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmatir rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر والإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.